Mereka tak berjaya kurun ke-12 dalam tentera salib. Mereka tubuhkan geng orientalis sejak itu kurun ke-12 ya. Datang ke negara-negara timur kurun ke-15, tak berjaya juga. Sekali lagi datang kurun ke-19, tak berjaya juga. Kan? Apa rahsia dia, tuan-tuan sekalian? Kenapa tak berjaya? Itu soalannya tau. Kenapa tak berjaya? Kerana ummah Islamiah itu dijaga oleh 8 golongan. Ada 8 golongan pilar ataupun tiang kepada ummah Islamiah. Islam kalau kuat satu tempat, sebenarnya perasan ataupun tidak dijaga oleh 8 golongan. Sesuai penutup pada hari ini saya nak cerita siapa 8 golongan ini. Kan? Ummah dijaga oleh 8 golongan. Okey. Ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah, dia bermula zaman Nabi lagi. Berhijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi telah bentuk 8 golongan ini. Kan? 8 golongan. Sebab tu tuan-tuan sekalian, saya tanya satu soalan yang mudah untuk kita fikir. Kenapa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman dan Sayyidina Ali orang yang awal masuk Islam, tapi kenapa tak banyak meriwayatkan hadis? Jarang hadis diriwayatkan oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Sayyidina Osman, oleh Sayyidina Ali. Sedangkan mereka awal Islam tu, mereka daripada awal, as-sabiqun al-awwalun kalau ikut Al-Quran. Tapi jarang hadis. Kita selalu jumpa Abu Hurairah kan. Abu Hurairah hanya sempat dengan Nabi 6 tahun je. Abu Hurairah Islamnya di Madinah saja. Kenapa banyak Abu Hurairah? Kenapa tak Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali? Kerana Nabi sebenarnya telah membentuk 8 golongan ini ketika di Madinah lagi. Okey, siapa nak salin-salin, siapa nak hafal-hafal. 8 golongan yang menjaga ummah ni tuan-tuan sekalian. Yang pertama, kebijaksanaan para pemimpin. Sebab tu macam saya sebut tadi, Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Osman dan Ali, kenapa tak banyak meriwayatkan hadis? Sebab memang Nabi gilap mereka jadi pemimpin. Golongan pertama yang menjaga ummah lah kebijaksanaan para pemimpin. Yang kedua, ummah ni dijaga oleh siapa? Ilmu para ulama. Yang kedua sebab itu kalau kita tengok, kenapa kan Ibnu Umar anak Sayyidina Umar, nama Ibnu Umar, umurnya 16 tahun nak ikut perang, Nabi tak bagi. Nak ikut perang Nabi tak bagi tau. Nangis dia. Beritahu bapak dia, Sayyidina Umar ni tinggi besar. Kalau ikut sejarah, Sayyidina Umar ni tinggi. Anak dia pun tinggi besar. 16 tahun dah besar dah. Nak ikut perang Nabi tak bagi. Nangis dia. Sayyidina Umar pujuk Nabi, "Wahai Rasulullah, anak aku dah besar, bagilah ikut perang." Nabi pun kata, bolehlah. Tapi dengan satu syarat. Apa dia? Nak ikut perang, duduk belakang sana tu, rawat orang sakit. Orang sakit. Kenapa? Sebab Ibnu Umar memang Nabi nak gilap dia golongan kedua, ilmu para ulama. Dia ada bahagian tugas-tugas tuan-tuan sekalian. Kan? Golongan ketiga siapa yang membawa ummah? Peluh para amilin. Amilin ni pekerja. Amilin ni pekerja. Orang yang bangunkan ekonomi, orang yang bangunkan pendidikan Islam, kesenian Islam, yang membangunkan benda-benda ni. Peluh para amilin. Yang ketiga. Yang keempat, ummah Islamiah didokong oleh darah para syuhada. Yang keempat darah para syuhada. Sebab tu kita jumpa Khalid ibn Walid. Kan? Kita jumpa nama-nama besar Musanna yang menumbangkan kota Parsi. Kan? Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang pahlawan-pahlawan ni lah. Kan? Sebab golongan keempat. Golongan kelima siapa? Golongan kelima adalah doa para solihin. Kalau kita baca sejarah, kita akan jumpa satu golongan dia panggil Ahli Sufah. Ahli Sufah ni di Madinah. Dia nak ikut perang pun tak kuat, badan kurus kering. Kan? Kerjanya apa? Beribadah, doa. Sebab perlunya golongan yang mendoakan ummah ini. Golongan keenam siapa? Kehebatan para da'i. Da'i ni pendakwah. Kehebatan para da'i, contoh macam mana? Abi Waqqas, makamnya ada dekat Guangzhou. Islam ni disampaikan oleh pendakwah di China, dikepung. Negeri China tu dikepung. Satu dipimpin oleh Abi Waqqas daripada laut, Spice Route. Satu lagi dipimpin oleh Sayyidina Qis dan Sayyidina Qas
Senakis dan Qas ni daripada darat pula. Kan? Kemudian mereka bertemu di tengah-tengah di Si'an. Kan? Senakis dan Qas makamnya ada di Yugur sekarang ni. Kalau kita jalan jaranglah makan sahabat. Kan? Jadi itu golongan ke-6, kehebatan para dai ini pendakwah. Yang ketujuh siapa? Yang ketujuh, harta orang-orang kaya, harta para aghnia, orang kaya yang memang membangunkan ekonomi Islam. Contoh Abdurrahman bin Auf, kan? Memang berniaga, kerja dia berniaga je, kan? Kemudian sediakan infak, zakat satu bahagian untuk fisabilillah, kan? Buat wakaf, bangunkan universiti tertua di dunia, Universiti Al-Azhar, dengan wakaf orang Islam, wakaf orang yang kaya, bangunkan masjid, bangun rumah kebajikan, kerja dia berniaga je. Itu golongan ketujuh. Dan golongan ke-8 adalah rahim wanita salihah. Rahim wanita salihah, wanita-wanita salihah yang kemudian melahirkan generasi-generasi yang hebat-hebat. Ini 8 golongan yang membahu ummah, tuan-tuan sekalian. Jadi sampai Rasulullah SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi bentuk 8 golongan ini. 8 golongan inilah penjaga ummah. Selagi mana 8 golongan ini kuat, ummah tidak akan tombang. Itu yang berlaku pada kurun ke-12, kurun ke-15, kurun ke-19. Kenapa operasi menggospelkan tanah-tanah Nusantara ni, tanah-tanah timur tidak berjaya? Sebab 8 golongan ini kuat.